الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Arab Saudi yang bakal menyertai Pakatan BRICS sebagai anggota penuh pada 2024 dan negara utama pengeluar minyak ini juga bercita-cita untuk menjadi seperti sebuah negara Eropah yang baru dalam masa beberapa tahun akan datang. Putera mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, menyatakan bahawa beliau mempunyai impian mahu melihat rantau Timur Tengah memasuki era kegemilangan sehingga berada di puncak, dan dengan misi 2030 yang telah dilancarkan beliau 7 tahun lalu membolehkan Arab Saudi dengan pantas melaksanakan pelan-pelan pembangunan meliputi pelbagai sektor. Pemimpin Saudi ini mahu kejayaan negaranya menjadi ikutan negara serantau yang lain. Ketika ini, BRICS sedang berusaha untuk meyakinkan negara pengeluar minyak di Timur Tengah untuk menggunakan mata wang sendiri dan bukan lagi dolar Amerika Syarikat untuk aktiviti perdagangan minyak supaya penguasaan kewangan dunia dapat diubah dari barat kepada timur. Kekuatan ekonomi Arab Saudi juga dibantu oleh kepelbagaian sektor selain minyak dan akan menjadi pemangkin kejayaan negara itu mencapai visinya untuk maju seperti negara barat dan Eropah. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Arab Saudi berubah menjadi negara yang semakin maju dan moden. Untuk peminat setia FPHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. BRICS ialah singkatan bagi sebuah kesatuan ekonomi yang awalnya terdiri daripada Brazil, Rusia, India dan China selepas sidang kemuncak pertama diadakan pada tahun 2006. Kemudiannya, Afrika Selatan menyertai pakatan tersebut pada tahun 2010. BRICS merangkumi kira-kira 29.3% permukaan bumi atau 41% penduduk dunia, dan dengan gabungan negara-negara besar ini, ia boleh mengurangkan monopoli negara-negara barat dalam ekonomi. Gabungan 5 negara ini diramal berpotensi menjadi kuasa ekonomi dominan menjelang 2050. Presiden Vladimir Putin menyatakan negara-negara barat yang dikenali Golden Billion berusaha keras menjaga dunia unipolar dengan Amerika Syarikat sebagai kuasa dunia yang tidak boleh dicabar. Dengan itu, mereka boleh berterusan mendapat manfaat dengan mengeksploitasi semua negara membangun di sebalik agenda-agenda untuk mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia. Berlainan dengan BRICS yang mementingkan kerjasama antara negara anggota dan saling menghormati supaya dapat membina kekuatan bersama-sama, terutamanya dalam penguasaan ekonomi seimbang. Ketika ini, undangan telah diberikan kepada negara Argentina, Iran, Arab Saudi, Mesir, Ethiopia dan Emirat Arab Bersatu untuk menjadi anggota baru BRICS sebagai anggota penuh bermula 1 Januari 2024. Bagi Arab Saudi dan UAE, undangan BRICS datang pada masa yang tepat di mana kedua-dua negara itu sedang giat mewujudkan pelbagai hubungan diplomatik dan ekonomi. Penyertaan Arab Saudi yang juga sekutu utama Amerika Syarikat di Timur Tengah ke dalam kesatuan BRICS bakal menambah polemik persaingan kuasa global. Namun penyertaan di dalam BRICS tidak semestinya mencerminkan kedudukan Arab Saudi berubah terus menjadi anti-barat. Akan tetapi, Arab Saudi akan menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Syarikat bersama kuasa-kuasa baru seperti China. Arab Saudi yang sudah menjadi pemimpin serantau mempunyai harapan tinggi untuk muncul sebagai kuasa besar seperti dinyatakan oleh putera mahkota Mohammed bin Salman yang mahukan Arab Saudi sebagai Eropah baru. Ia juga memerlukan hubungan yang lebih kukuh dengan China serta Rusia. Arab Saudi sedang memainkan peranan dalam dunia multipolar, iaitu tidak mengikut Barat yang memboikot Rusia dalam masa yang sama masih mempunyai hubungan baik dengan Presiden Biden dan Xi Jinping. Kemasukan Arab Saudi bersama dengan Iran dan UAE yang merupakan negara-negara pengeluar minyak utama akan mempunyai kesan besar ke atas perdagangan dan dasar minyak antarabangsa. Ketika ini, BRICS komited dalam pelan untuk mengeluarkan mata wang sendiri yang didokong oleh nilai emas bagi menghentikan dominasi dan kebergantungan kepada dolar Amerika Syarikat. Ini kerana dunia seringkali terjerumus dalam ketidaktentuan pasaran ekonomi yang hanya mengikut pergerakan dolar. Eropah baru di Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi mahu menjadikan negara ini sebagai enjin penggerak bagi rantau Timur Tengah dalam sektor ekonomi, tenaga dan pelaburan. Ibu negara, Riyadh, bakal menjadi pusat pertemuan antarabangsa bagi perbincangan melibatkan geopolitik dan geoekonomi serantau. Arab Saudi pernah menjadi tuan rumah bagi mesyuarat penasihat keamanan pada Ogos 2023 untuk membincangkan konflik Ukraine dan Rusia.
Mohammed bin Salman pernah menyatakan cita-citanya bagi menjadikan Timur Tengah seperti benua Eropah yang baru, dan ucapan beliau turut menyatakan bahawa perantau ini akan dipastikan berada di puncak kegemilangan semasa tempoh hayatnya. Seperti era Renaissance yang mengeluarkan Eropah dari zaman kegelapan, ia juga akan berlaku di Timur Tengah dalam tempoh 30 tahun akan datang. Negara Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar dan UAE yang sudah mempunyai ekonomi yang kukuh bakal berubah dalam masa beberapa tahun ke hadapan, dan negara Oman, Lubnan, Jordan, Mesir dan Iraq mempunyai banyak peluang yang akan turut mengikuti jejak Arab Saudi dalam membangunkan negara masing-masing. Kerajaan Arab Saudi dengan barisan kepimpinan dengan visi yang jelas sudah melakukan pelbagai inovasi sehingga menjadi antara negara paling cepat bergerak ke hadapan. Polisi kewangan Arab Saudi juga mempunyai impak yang meluas di tahap global dengan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi global melalui jumlah pelaburan yang besar di seluruh dunia. Dana pelaburan awam Arab Saudi dengan aset berjumlah 776 bilion US dollar mempunyai portfolio pelaburan antarabangsa sebanyak 23%. Pertumbuhan KDNK Arab Saudi pada tahun 2022 ialah sebanyak 8.7%, iaitu paling tinggi antara negara-negara G20. Arab Saudi berada di tangga ke-7 bagi ekonomi paling berdaya saing antara negara G20 bagi tahun 2023, juga di hadapan Jepun, India dan Perancis. Perubahan dapat dilihat telah banyak dilakukan oleh Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan juga oleh putera mahkota Muhammad Salman. Visi 2030 yang dilancarkan pada 25 April 2016 menjadi kunci kepada reformasi yang dilakukan oleh kerajaan itu untuk merubah sebuah negara yang ultra konservatif kepada lebih maju, moden dan terbuka. Kini, harga minyak mentah yang tinggi dan keuntungan dari sektor bukan minyak yang meningkat 3 kali ganda bersama menjadi pemangkin kepada pelan pembangunan Arab Saudi. Visi 2030 Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mahukan supaya negara itu menjadi maju dan moden, malah lebih daripada negara barat atau Eropah. Visi 2030 dilancarkan oleh putera mahkota berdasarkan 3 asas utama. Rangka strategik visi tersebut dibuat untuk mengurangkan kebergantungan terhadap minyak serta mempelbagaikan ekonomi dan membangunkan sektor perkhidmatan awam termasuk kesihatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan pelancongan. Dalam tempoh beberapa tahun ini, kerajaan Arab Saudi telah mengambil banyak langkah mengurangkan kebergantungan ekonomi terhadap minyak supaya boleh bangkit menjadi hub ekonomi global. Ini kerana kebergantungan kepada satu sumber ekonomi adalah sangat berisiko dan menghadkan kemampuan negara untuk meneroka peluang lebih besar untuk kemakmuran rakyat. Putera mahkota bin Salman juga mahu negaranya bangkit menjadi kuasa besar pelaburan dunia dan mengubah Arab Saudi menjadi hub yang menghubungkan 3 benua iaitu Asia, Afrika dan Eropah. Antara usaha penting yang dilakukan ialah menambah pendapatan kerajaan daripada sektor bukan minyak iaitu daripada 163 juta rial menjadi 1 trilion rial, meningkatkan ekspor bukan minyak daripada 16% kepada 50%, meningkatkan kapasiti jemaah umrah daripada 8 juta orang kepada 30 juta orang menjelang 2030, meningkatkan peranan wanita dalam sektor pekerjaan daripada 22% kepada 30%, meningkatkan pendapatan daripada aktiviti budaya dan hiburan daripada 2.9% kepada 6%. Antara projek gergasi dalam visi 2030 ialah projek bandar mega Neom City yang di dalamnya mengandungi infrastruktur menakjubkan iaitu The Line. Dengan kos pembinaan sebanyak 500 bilion US dollar mewakili konsep kehidupan masa depan, bakal meningkatkan penempatan, pekerjaan dan perbandaran. The Line pula merupakan sebuah sistem urbanisasi dengan pembangunan infrastruktur penempatan linear sepanjang 170 km. Pembinaan sudah bermula pada suku pertama tahun 2022 dan apabila siap, ia mampu menempatkan 9 juta penduduk. Namun begitu, dengan pelbagai agenda yang dilakukan, negara ini tidak terkecuali daripada menerima pelbagai kritikan. Walaupun kerajaan Arab Saudi melalui visi 2030 dilihat memiliki hala tuju yang cukup jitu dan sangat ke hadapan, akan tetapi apa yang nyata, jurang perbezaan antara rakyat semakin besar dan amat menyedihkan apabila ia seolah tidak diambil peduli oleh pemimpin. Golongan raja atau bangsawan, hartawan, kelas pertengahan dan miskin adalah secara realitinya hidup terpisah. 20% atau 34 juta dari rakyat Arab Saudi masih hidup miskin di dalam sebuah negara yang dianggap berpendapatan tinggi. Walaupun kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan dan kesihatan percuma, akan tetapi bantuan makanan dan kewangan masih tidak mencukupi bagi mereka yang miskin.
Kerajaan dianggap tidak bersungguh-sungguh menghapuskan masalah ini dengan populasi semakin bertambah yang tidak dapat mengikuti arus kemodenan. Jutaan rakyat terperangkap dalam kitaran kemiskinan secara turun-temurun. Projek pembangunan yang dibuat juga langsung tidak mampu dinikmati rakyat miskin dan ketidakadilan pembahagian kekayaan negara jelas dapat dilihat. Pemimpin negara tersebut juga adalah golongan yang langsung tidak dapat dikritik rakyat, malah rakyat akan mendapat hukuman yang berat jika mempersoalkan mengenai rasuah atau penindasan hak asasi. Kesimpulannya, sememangnya kini jelas dapat dilihat bahawa negara Arab Saudi sangat pantas dibawa arus kemodenan, malah lebih ke hadapan daripada sesetengah negara di barat. Para pemerhati politik dan ekonomi khususnya dari Arab Saudi sangat yakin bahawa visi 2030 yang diperkenalkan oleh putera mahkota Muhammad bin Salman ini bakal dicapai. Negara yang dulunya adalah padang pasir terbentang luas, kini tersergam dengan bangunan tinggi dan turut menjadi subur dengan hidupan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.